Terima kasih Ulu Selangor. Dipersilakan Yang Berhormat Batu Kawan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Di atas peluang untuk Batu Kawan mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung titah kasih diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tempoh hari. Tuan Yang di-Pertua, setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Datuk Syed Muhammad Hasrin Aidit, yang telah membawa harapan dan kepercayaan rakyat Malaysia ke PBB, yang telah mengundi ya sebagai tanda setuju menyokong resolusi PBB untuk mengecam keras Rusia yang menceroboh Ukraine. Malaysia tergolong di antara 140 negara lain yang telah mengundi ya, 5 yang menolak dan 35 negara yang berkecuali. Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen untuk Hal Ehwal Antarabangsa adalah antara yang pertama mengeluarkan kenyataan media untuk mengecam dengan keras tindakan pencerobohan Rusia terhadap kedaulatan Ukraine dan mengalu-alukan keputusan wakil tetap untuk menyokong usul ini dan berharap Wisma Putra serta Jabatan Perdana Menteri juga mengambil pendirian yang sama. Ini adalah kerana kenyataan media dari Perdana Menteri tidak langsung menyebut nama Rusia. Sebagai sebahagian daripada anggota UN Human Rights Council, adalah tanggungjawab kerajaan Malaysia untuk menegakkan keadilan, menjunjung prinsip hak asasi manusia dan memastikan tiada yang ditinggalkan. Dengan izin, leaving no one behind. Saya juga ingin menggesa untuk kerajaan Malaysia melapang dada dan turut mengkaji laporan Joint Investigation Team yang dianggotai oleh negara Netherlands, Australia, termasuk Malaysia, Belanda dan Ukraine, yang mendedahkan bahawa misail BUK yang digunakan untuk menembak pesawat MH17 pada 17 Julai 2014 itu datang daripada kawasan dengan izin a disputed area di Ukraine, tetapi daripada dengan izin Russian-backed rebels. Penembakan pesawat ini mengakibatkan 298 penumpang dan kru terbunuh. Kita perlu berjuang untuk keadilan untuk mereka. Setakat ini belum lagi ada apa-apa berita baru ataupun niat hasrat negara Malaysia untuk mendalami ataupun untuk membawa perkara ini ke International Criminal Court. Dalam nafas yang sama, saya ingin membawa suara ibu-ibu warga negara Malaysia yang melahirkan anak di luar negara yang masih menunggu-nunggu keputusan rayuan kerajaan Malaysia terhadap permasalahan mereka. Pada 23 Mac tahun ini, seluruh rakyat Malaysia akan melihat dan mendengar keputusan mahkamah di atas rayuan Peguam Negara terhadap penganugerahan kerakyatan Malaysia kepada anak-anak yang lahir kepada ibu-ibu Malaysia di luar negara. Memandangkan perkara ini berada di bawah bidang kuasa mahkamah, saya hanya boleh berharap bahawa mahkamah akan membuat keputusan yang memihak kepada kepentingan kanak-kanak dan kepada para ibu, sama seperti hak yang diberikan kepada kaum bapa. Dewan Yang Mulia ini dimaklumkan tahun lepas bahawa cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan hanya akan diputuskan setelah perkara ini dibawa untuk rundingan di Majlis Raja-Raja. Maka ingin saya bertanya di sini, sudahkah perkara ini dibawa ke perhatian Majlis Raja-Raja oleh pihak kerajaan? Jika ya, apakah keputusannya? Dan jika tidak, bilakah ianya akan dibawa? Sehari demi sehari kelewatan kerajaan dalam memberi keputusan yang positif bagi ibu-ibu ini, masa depan anak-anak mereka ini semakin gelap. Tuanku bertitah kepada ahli parlimen agar kepentingan rakyat harus diletakkan di atas kepentingan politik. Maka saya merayu agar kerajaan berlapang dada untuk berunding dengan pihak ibu, NGO, ahli parlimen untuk mencapai satu kata sepakat agar Perlembagaan Persekutuan dipinda supaya tiada diskriminasi lagi di antara ibu atau bapa warga negara Malaysia dalam penganugerahan kerakyatan Malaysia kepada anak-anak mereka yang lahir di luar negara. Dalam kes Puan Loh dan 3 anaknya yang ditukar agama oleh si bapa, apakah pendirian kerajaan dalam perkara ini? Bukankah jelas takrifan parent dalam perkara 12-4 Perlembagaan Persekutuan, for the purposes of clause 3, the religion of a person under the age of 18 years shall be decided by his parent or guardian, meliputi kedua-dua ibu dan bapa. Walaupun isu ini bersangkut paut dengan isu agama, namun pendekatan kerajaan haruslah dalam dengan izin best interest of the child.
Apakah jawapan Kementerian Dalam Negeri apabila PDRM lemah atau lewat untuk menjejaki bekas suami Indira Gandhi, Redwan Abdullah, dan bekas suami Puan Loh di atas keputusan mahkamah untuk menyelamatkan kanak-kanak ini dan menghantar mereka kembali ke dakapan ibu? Adakah kerajaan akan meminda Perlembagaan Persekutuan untuk menetapkan sekaligus perkataan parent sebagai kedua-dua ibu dan ayah, memandangkan isu Puan Loh telah mendedahkan anak-anak bawah umur beliau ini telah menjadi bualan umum, gambar mereka terpapar dan identiti mereka didedahkan dalam beberapa minggu yang lepas ini? Jika kerajaan keluarga Malaysia dengan izin takes themselves seriously, maka pindaan ini harus dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan datang supaya konflik di antara status Mahkamah Sivil dan Syariah, pandangan ulama dan mufti, pandangan pakar undang-undang dan akademia serta pendapat wakil rakyat tidak akan berkocak-kocak dalam arena perbualan isu ini yang boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan peribadi. Kepentingan kanak-kanak harus menjadi tunjang jenis lensa yang patut kita gunakan untuk melihat kes seperti ini. Tuan Yang di-Pertua, keluar berita 2 orang pemain bola sepak dari England dan Argentina yang bakal akan mendapat kerakyatan selepas bermain bola sepak di Malaysia selepas 5 tahun melalui proses naturalisasi. Saya ingin bertanya, jika warga asing yang bermain bola sepak boleh bergelar sebagai rakyat Malaysia selepas 5 tahun, mengapa kerajaan masih tertagak-tagak dalam pemprosesan permohonan kerakyatan bagi mereka yang lahir di sini di bawah dengan izin various circumstances yang terpaksa tunggu berdekad untuk mendapat satu kata putus? Di mana KPI untuk pemprosesan kelayakan untuk temuduga atau untuk penganugerahan kewarganegaraan? Di mana SOP untuk menetapkan tempoh masa untuk memproses permohonan ini? Di mana tempoh masa untuk menteri menandatangani dokumen pengesahan terakhir untuk memberi taraf warga negara Malaysia kepada mereka ini? Tak perlu berhujah semangat panjang untuk menjelaskan erti anugerah kerakyatan kewarganegaraan bagai di Dewan Yang Mulia ini. Jika selebriti, isteri VVVIP, pemain bola sepak dan orang kenamaan yang lain mendapat kerakyatan Malaysia dengan cepat, walhal kanak-kanak yang lahir di luar negara kepada ibu Malaysia tidak diproses seperti permohonan VVIP ini. Mengapa kanak-kanak yang mempunyai bapa warga negara Malaysia dan ibu warga negara asing tidak dibenarkan untuk menghadiri sekolah seperti kanak-kanak lain? Seperti dalam Dasar Pakatan Harapan pada tahun 2018. Apakah justifikasi hari ini untuk kerajaan ini menggunakan pekeliling lama 2017 yang menyusahkan dan memberikan trauma kepada kanak-kanak yang dinafikan haknya ke sekolah kerana kerajaan mengambil keputusan untuk mempolitikkan isu ini? Saya mahu dengar komitmen Kementerian Pendidikan memberi jaminan bahawa Dasar Pakatan Harapan 2018 akan diguna pakai untuk membenarkan kanak-kanak yang boleh membuktikan bahawa proses permohonan kerakyatan mereka sedang berjalan. Jangan gadaikan masa depan mereka di atas ketidakcekapan pengurusan kita dalam hal ini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memberikan jawapan. Saya ingin mengulas sedikit jawapan yang telah saya terima pada semalam daripada Menteri Dalam Negeri berhubung dengan isu kerakyatan. Dalam jawapan ini dikatakan, untuk makluman ahli yang berhormat, penganugerahan kewarganegaraan Malaysia kepada individu bertaraf bukan warga negara merupakan anugerah tertinggi dan hak eksklusif Kerajaan Persekutuan yang tidak ditawarkan dan diberikan dengan sewenang-wenangnya. This is the words of the Ministry of Home Affairs, not mine, Tuan Yang di-Pertua. Sewenang-wenangnya. Main bola sepak di negara kita 5 tahun boleh dapat kerakyatan Malaysia. Orang dah tunggu sampai jadi warga emas 90 tahun, 100 tahun duduk dalam kerusi roda baru diberikan kad biru. Itu pun belum tentu boleh dapat my card atau tidak. So double standard ini harus berhenti. Dah lama ramai ahli parlimen yang membawa isu ini di Dewan Yang Mulia ini. Berapa kali pegawai-pegawai nak recycle jawapan yang diberikan untuk kami. Kami pun jenuh nak baca sebab satu jawapan itu, template itu dikongsi dengan semua ahli parlimen yang lain. Kami mahu lihat kesudahan kepada krisis di negara kita dalam pemberian kewarganegaraan. Saya faham kalau perlu ada masa untuk pemohon menunggu. But it has to be realistic.
not 50 years, not 60 years. If some people can get their citizenship in 6 years because they are married to a VIP, then I think children and warga emas should be accorded the same privilege. Tuan Yang di-Pertua, saya membawa suara rakyat di sini berhubung harga ujian PCR atau RTK yang berbeza-beza yang ada di luar. Kalau bayar lebih, boleh dapat keputusan dalam 3 jam. Kalau bayar lebih daripada itu, boleh dapat keputusan dalam 1 jam. Adakah ini satu polisi atau dasar yang Kementerian Kesihatan tahu, dan jika tahu, apakah tindakan mereka? Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, ramai warga Malaysia yang berada di luar negara tidak perlu untuk membayar untuk ujian PCR sebagai keperluan untuk mereka menaiki pesawat kapal terbang kembali ke tanah air. Rakyat Malaysia tidak perlu membayar untuk ujian PCR di negara asing. Namun di Malaysia perlu membayar beratus-ratus untuk ujian PCR ini. Saya mohon untuk Kementerian Kesihatan mengkaji semula dan menetapkan satu kadar minima untuk ujian PCR ini. Jika negara lain yang mempunyai jauh lebih banyak kes positif berlipat ganda daripada negara kita yang boleh membekalkan ujian PCR secara percuma untuk warga negara Malaysia dan juga untuk pelawat-pelawat dari negara lain seperti dari Malaysia, mengapa negara Malaysia dengan kadar kes positif yang jauh lebih rendah masih mengenakan satu charge atau bayaran yang tinggi untuk ujian saringan COVID ini? Tuan Yang di-Pertua, ramai rakyat Malaysia telah menerima kotak kit COVID keluarga Malaysia dari pihak kerajaan. Berapa kit COVID keluarga Malaysia ini telah diedarkan setakat ini? Berapakah kos untuk satu kotak tersebut? Berapakah kos untuk majlis pelancaran kad laporan 100 hari Perikatan Nasional? Satu demi satu pelbagai majlis feel good telah dianjurkan oleh pihak kerajaan, syok sendiri dengan pencapaian mereka. Namun adakah perhatian dan kesungguhan yang sama diajukan dan ditujukan kepada pembangunan infrastruktur di negara kita? Sekolah-sekolah masih dalam keadaan daif. Permohonan dana untuk membaiki infra di sekolah untuk keselesaan dan keselamatan anak-anak kita tunggu berbulan-bulan untuk dapat jawapan daripada Kementerian Pendidikan. Barangkali jawapan yang selalu diterima adalah tak ada dana, lambat proses, sekolah lain yang lebih daif, carry over dari tahun lepas dan pelbagai alasan yang lain. Saya tak faham. Kalau bulan 1, bulan 2 tahun ini sekolah tersebut memasukkan permohonan untuk membaik pulih atau untuk repair works, untuk pengubahsuaian, masih boleh dapat jawapan daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri bahawa dana sudah habis atau dana tidak cukup. We are just in the beginning of the year and the Education Ministry gets the biggest budget from the national budget. I don't understand why in February you can still have no money to repair parts of schools that need repairing. Walaupun ahli parlimen mempunyai peruntukan pembangunan untuk digunakan di kawasan kami dan untuk sekolah-sekolah, namun persoalan ke manakah perginya peruntukan pembangunan daripada pihak kerajaan? Bukan itu sahaja. Pembangkang juga tidak dibenarkan untuk memeriksa perkakas yang kami sumbangkan ataupun dibenarkan untuk masuk sekolah untuk melihat projek-projek kecil yang telah menggunakan dana daripada bajet ahli parlimen. Saya menggesa untuk Kementerian Pendidikan agar membenarkan semua wakil rakyat untuk dibenarkan masuk ke sekolah di kawasan mereka untuk lawatan kerja, untuk melihat keadaan sekolah tersebut. Kita kena ingat pesan tuanku, usahlah politikan pendidikan di negara kita ini untuk masa depan anak-anak kita. Tuan Yang di-Pertua, hospital kerajaan juga menghadapi masalah yang sama. Dah masuk tahun 2022 tetapi keadaan hospital kerajaan masih lagi seolah-olah terperangkap di era zaman penjajahan Jepun. Ventilasi yang kurang di ward kelas 3 wanita dan lelaki, keadaan tandas yang uzur dan usang, peralatan dan perkakas yang lama yang masih digunakan dan yang paling buruk, kekurangan hospital kerajaan di negara kita. Sudah 9 tahun sejak 2013, saya merayu untuk sebuah hospital dibina di Parlimen Batu Kawan. Sememangnya sebuah hospital kerajaan amat diperlukan di situ. Jika pihak kementerian khawatir kekurangan tenaga kerja... Berhormat, sila gulung. Baik, 2 minit lagi Tuan Yang di-Pertua. Ya, saya dah bagi 2 minit tu. Terima kasih.
Jika pihak kementerian khawatir kekurangan tenaga kerja untuk berkhidmat di hospital baharu, maka inilah platform yang terbaik untuk pihak kerajaan memberi peluang pekerjaan kepada graduan baharu atau sebagai promotion kepada ramai yang telah bekerja dalam sektor kesihatan ini. Seraplah doktor-doktor kontrak untuk bekerja di hospital Batu Kawan. Mungkin YB Menteri boleh menjelaskan mengapa wujud budaya doktor-doktor yang bekerja on call dan overtime untuk 36 jam atau lebih yang jelas menjejaskan kesihatan mereka dan kualiti perkhidmatan mereka. Doktor manusia juga. Ramai graduan kursus jururawat masih tidak mendapat placement lagi. Maka saya ingin bentangkan sekali lagi agar Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan. Sila gulung. Baik. Rayuan saya agar sebuah hospital dibina di Batu Kawan sekurang-kurangnya melalui satu JV dengan Perbadanan Pembangunan PDC di Pulau Pinang. Tuan Yang di-Pertua, setakat 26 Februari, seramai 11 orang telah meninggal dunia dalam tahanan polis dan immigration. Saya ingin tanya di sini, apakah nasib mereka yang mati dalam lokap polis? Apakah peranan EAIC dalam kematian-kematian ini? Pada Mac tahun lalu, keluarga... 1 minit lagi, Tuan Yang di-Pertua. Dah lebih ni, 5 minit dah saya bagi ni. 1 minit lagi saya gulung. Keluarga pemandu lori Chandran, keluarga Kamarul Nizam, keluarga Benedict, ketiga-tiga keluarga ini telah diberikan pampasan oleh pihak kerajaan. Tetapi tiada tindakan undang-undang diambil oleh terhadap anggota polis yang bertanggungjawab terhadap kematian ini. Saya menggulung, Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin tahu isu kawasan. Saya mohon untuk kementerian-kementerian mengambil peka dan mendengar keluhan dan rintihan ahli parlimen, terutama saya di kawasan Parlimen Batu Kawan, kesesakan lalu lintas di Batu Kawan Industrial Park, jalan-jalan JKR di bawah kawasan Kementerian Kerja Raya, di bawah Persekutuan, Kerajaan Persekutuan, Jalan Bukit Tengah dari Bulatan Bukit Tengah sehingga Jalan Permatang Tinggi, dan saya ingin pemantauan yang lebih baik terhadap parit-parit dan sungai-sungai di bawah JPS. Sedikit lagi mengenai polisi dan dasar untuk rumah mampu milik. Tuan Yang di-Pertua, kita tahu hari ini rumah-rumah mampu milik secara dasarnya tidak boleh disewa kepada orang lain sebab ianya khas untuk golongan B40. Tetapi melihat kegawatan ekonomi, ramai yang tidak dapat membeli rumah maka terpaksa menyewa. Maka saya ingin cadangkan satu rundingan diadakan oleh KPKT bersama dengan ahli-ahli parlimen bagaimana kita boleh membantu golongan yang sudah membeli rumah, tidak dapat membayar atau